Kembali semula dalam Berita Wilayah. Paparan dari negeri di bawah bayu. Isu kos sara hidup akan dibincang pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL Jumaat ini. Laporannya terus sahaja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Ijam. Ya Zahira, tindakan menurun taraf beberapa jalan raya rosak kepada jalan tidak berturap terpaksa dilakukan. Sementara reka bentuk jalan sesuai dengan keadaan geografi di Sabah siap dalam tempoh terdekat ini. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata ketika ini kementeriannya sedang memperincikan reka bentuk dan ciri-ciri jalan raya sesuai bagi menangani isu jalan rosak terutama melibatkan laluan Telupit hingga ke Tawau. Menurut beliau, kerosakan jalan di laluan itu disebabkan had reka bentuk melebihi tempoh selain menjadi laluan utama jentera berat dengan muatan aktiviti perladangan dan sawit serta faktor cuaca. Saya minta JKR daerah dan juga konsesi untuk memastikan keadaan jalan paling tidak dalam keadaan selamat untuk dilalui oleh pengguna jalan raya. Jadi mereka mengambil maklum dan kita berharap akan ada perubahan dan peningkatan tahap keselamatan jalan raya daripada masa-masa seterusnya selepas ini. Datuk Syahelmi yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas Majlis Khatan Perdana melibatkan lebih 250 kanak-kanak di Dewan Masjid Daerah Putatan. Dalam pada itu, beliau yakin pewujudan stesen penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang dilengkapi sistem timbang di sepanjang Jalan Pen Borneo Kelak dapat mengatasi masalah kerosakan jalan raya. Sistem timbang akan dilaksana sepenuhnya bagi mengawal had muatan kenderaan berat yang melalui jalan raya di negeri ini. Pewujudan indikator kos sara hidup antara perkara yang akan dikemukakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL Jumaat depan. Mesyuarat khas itu akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, KPDN akan bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi menerusi jabatan perangkaan bagi tujuan penyediaan data-data berkaitan secara spesifik. Dengan adanya indikator kos sara hidup secara mikro ini, kita mengharapkan polisi kita dan juga program kita termasuklah dalam pemberian bantuan dan apa-apa program intervensi, bukan hanya peringkat kerajaan persekutuan tetapi kerajaan negeri boleh merujuk kepada indikator tersebut supaya mereka dapat menyasarkan bantuan itu. Datuk Armizan yang juga ahli Parlimen Papar menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Khatan Dun Kawang di Papar. Pewujudan indikator kos sara hidup memerlukan keputusan dasar daripada mesyuarat khas NAKOL sebelum dipertimbangkan untuk diteruskan bagi tujuan pembangunan dan pelaksanaan. Kementerian Perpaduan Negara KPN komited untuk memastikan semua perpustakaan desa khususnya di Sabah mempunyai capaian internet berkualiti. Ini penting bagi membolehkan pelbagai maklumat dapat disampaikan kepada komuniti setempat dengan lebih cepat. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang berkata, capaian internet yang baik juga perlu memandangkan perpustakaan desa turut berperanan dalam menjayakan program Klik E-Usahawan yang dilaksana bersama Malaysia Digital Economic Corporation (MDEC). We have more of people ada interest getting information through reading, through going to library. Dan sebab itu in this library, we are putting not only for people to baca, kita menggunakan satu program E-Usahawan yang kita telah adakan sekarang ini. Sebab di sini kita ada fasiliti internet dan siapa-siapa yang ingin membuat bisnes boleh gunakan fasiliti kita. Datuk Aaron menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Perpustakaan Desa Kampung Kumbatang Matunggong di Kudat. Ketika ini terdapat 51 perpustakaan desa di Sabah dan 31 daripadanya tidak mempunyai kemudahan internet. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Aaron memaklumkan KPN akan bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan untuk mewujudkan Airport Library di semua lapangan terbang bermula tahun ini. Bagi merealisasikan usaha itu, KPN akan menjadikan Amsterdam Airport Schiphol Library sebagai penanda aras dalam usaha meningkatkan aktiviti membaca dalam kalangan rakyat. Setakat ini, hanya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, mempunyai perpustakaan hasil kerjasama dengan Malaysia Airport Berhad, MAB.
Peruntukan RM200,000 yang disalurkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek kepada Pejabat Parlimen Batu Sapi untuk menangani isu sampah di pesisir pantai disambut baik pemimpin kawasan itu. Adun Karamuntin Datuk George Hugh Vunzin menyifatkan peruntukan itu bukti keprihatinan kerajaan terhadap kepentingan penjagaan kebersihan pantai yang menjadi salah satu lokasi tarikan pelancong. Bila sudah bersih ini, perancong pun nampak senang hati. Sebab kita nampak sekarang banyak perancong, pandai TikTok, pandai Facebook. Bila mereka datang, nampak ini sampah, bukan dia promote ini tempat perancong ataupun seafood walaupun sedap. Tapi sampah ini orang highlight juga dalam Facebook ataupun TikTok. Jadi kita nampak ini tidak bagus. Datuk George bercakap kepada RTM selepas program khatan beramai-ramai dan penyerahan sumbangan kepada golongan asnaf daripada Telekom Malaysia di Masjid Al-Falah, Karamunting, Sandakan. Mengulas mengenai program tersebut, beliau berkata ia merupakan peluang bagi pemimpin masyarakat menyantuni sekaligus mengeratkan hubungan silaturahim tanpa mengira perbezaan agama dan budaya. Sementara itu, pengerusi kawasan rukun tetangga KRT Kampung Karamunting Baru Sandakan, Jafruddin Jafar berharap lebih banyak agensi terlibat bagi menjayakan program itu sekaligus meringankan beban ibu bapa. Saya berterima kasih khususnya kepada YB saya, Dun Karamunting Datuk George Hugh Vunzin kerana membantu kita dalam menjayakan program inilah. Jadi memang sambutan amat baik dan kita dibantu beberapa agensi. Kerjasama Adun dengan KRT Kampung Karamunting ini amat baik, amat bagus. Lebih 100 kanak-kanak menyertai program ini yang turut mendapat kerjasama daripada Pusat Zakat Negeri Sabah, Cawangan Sandakan. Pertandingan golf amal yang dianjurkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SM Lasal bertujuan mengumpul dana untuk membaik pulih kemudahan sekolah. Golf amal yang disertai lebih 100 pemain ini turut dihadiri Timbalan Speaker Dun Sabah, Datuk Alhamra Tun Johar. Tujuan utama adalah untuk it's a charity golf dan memang kita mengumpul dana bagi kegunaan pihak sekolah. Saya dipahamkan antara lain yang mereka mau buat adalah renovation of the school dan ada beberapa lagi program-program yang mereka perlu untuk meningkatkan lagi keceriaan di sekolah-sekolah di SM Lasal. Banyak program-program yang telah dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru ni dan banyak membantu. Bukan setakat daripada aspek para pelajar tetapi juga dari segi infrastruktur. Mereka banyak membantu kami dan satu hubungan yang cukup eratlah setakat ini yang diberikan oleh Persatuan Ibu Bapa Guru kepada pihak sekolah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dengan Zahira. Silakan. Baik, terima kasih Jam.